Parlimen dikembiri kerana ketakutan Muhyiddin. Pada 17 Mei 2020, Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan mengeluarkan kenyataan bersama sebulat suara bersetuju untuk menegaskan tekad dan meningkatkan usaha mengembalikan mandat rakyat dengan keutamaan mengambil alih semula kerajaan. Menurut kenyataan tersebut, ini ekoran wujudnya masalah keabsahan kerajaan yang berlaku akibat kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin menguji sokongan beliau di kalangan ahli-ahli parlimen di parlimen pada hari berikutnya. Pemimpin-pemimpin tersebut juga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap tingkah laku kerajaan Perikatan Nasional yang kelihatan cuba meraih sokongan dari kalangan ahli-ahli parlimen melalui pemberian jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC serta duta-duta bertaraf menteri. Ini adalah amalan yang tidak baik dan merosakkan perjalanan reformasi institusi yang telah dimulakan lebih 22 bulan yang lalu. Kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal. Namun dengan begitu banyak ghanimah ditabur, Muhyiddin mengkembiri parlimen kerana ketakutannya kepada gabungan pembangkang yang akan mencabar keabsahan gerombolannya yang membentuk kerajaan sejak 1 Mac lalu. Justru menarik untuk dikongsi tulisan pengarah pendidikan politik DAP merangkap pengurusi DAP Johor, Liu Chin Tong yang menggunakan istilah parlimen dikembiri itu. Menurut Chin Tong, jika gabungan Pakatan Harapan plus Keadilan, Amanah, DAP, Warisan dan kumpulan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam bersatu boleh kekal teguh bersama, Muhyiddin akan mungkin harus memilih antara dua. Pertama, adakan pilihan raya umum dan dapatkan mandat baru yang mungkin membawa bala kepada Muhyiddin dan Datuk Seri Azmin Ali, tapi tentunya menggembirakan UMNO. Kedua, letak jawatan dan biarkan Yang di-Pertuan Agong melantik kerajaan baru, terutamanya jika beliau gagal meluluskan Belanjawan 2021. Saya tidak menolak kebarangkalian lain termasuk membungkam demokrasi berparlimen secara keseluruhannya, ujar Chin Tong dalam tulisannya. Namun, beliau yakin selagi mana Pakatan Harapan plus kekal bersama, Muhyiddin akan sangkut dan tidak dapat bergerak. Muhyiddin telah melengahkan persidangan parlimen dari 9 Mac ke 18 Mei sebagai taktik memberi ruang waktu supaya mereka dapat membeli bilangan ahli parlimen secukupnya untuk mendapat majoriti selesa, kata Chin Tong. Tetapi objektif tersebut sudah ternyata gagal. Kata Chin Tong, tindakan Muhyiddin menunjukkan beliau takut untuk mengadakan sidang parlimen. Penurunan pangkat Setiausaha Dewan Rakyat Ridwan Rahmat 5 hari sebelum sidang penting 18 Mei adalah isyarat kerajaan sedang panik. Dalam surat bertarikh 17 April kepada ahli-ahli parlimen, sepatutnya berlangsung beberapa undian prosedur seperti penggantungan peraturan mesyuarat dan undian untuk menangguhkan perbahasan titah diraja pada sidang Julai. Pengundian prosedur adalah bersifat teknikal yang tidak ada akibat politik. Tetapi, kenapa undian begitu pun digeruni kerajaan? Jawapannya mudah sahaja. Kerajaan tidak dapat menentukan bilangan kerusi yang mereka ada dan keadaan mereka goyah, tegas Chin Tong. Selepas ahli parlimen Sri Aman mengeluarkan kenyataannya tidak menyokong Perikatan Nasional, gerombolan itu cuma ada 113 kerusi. Menurut Chin Tong, walaupun kerajaan boleh membuli Speaker Parlimen supaya tidak membenarkan usul undi tidak percaya masuk ke dalam aturan mesyuarat, setiap satu undian di parlimen berisiko menunjukkan kerajaan tidak memiliki majoriti. Semakin lama beliau menunggu, semakin gigihlah UMNO mencekik dan menekan Muhyiddin, kata Chin Tong. Dunia sedang memahati ratusan kes penyelewengan sedang dihadapi oleh pemimpin UMNO seperti bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan, bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Bu Muhtaradin, bekas Pengerusi Felda Tan Sri Isa Samad dan bekas Pengerusi Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Aziz Rahim. Adakah mereka akan jadi taruhan untuk memeras ugut Muhyiddin setelah ghanimah GLC seperti tidak mencukupi untuk membeli kesetiaan? Maknanya setelah mengkembiri parlimen, adakah badan kehakiman juga akan dikembirikan? Jom channel harap tidak. Rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.